العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي يسر ولا تعسر اللهم ربي بشر ولا تنفر اللهم ربي تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Rahman bin Hashim selaku pengurusi surau Al-Mizan, yang berbahagia Timbalan Datuk Dasuki, tuan-tuan imam yakni para pegawai barisan kepimpinan jawatan kuasa takbir surau, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, mengambil sedikit peluang yang ada ini dan saya julung-julung kali dapat bersama pada malam ini. Alhamdulillah, dalam bahasa kita orang Melayu ni pejam celek, malam ni dah malam yang ke-20, malam yang ke-20. Jadi momentum ataupun hasrat Allah ke atas para hambanya yang memang umat Nabi-Nabi dan Rasul sebelum junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perolehi, iaitu diberikan hadiah istimewa yakni dalam 12 bulan itu ada namanya bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini satu gambaran para salafus salih atau para sahabat sendiri. Mereka berdoa sebelum 6 bulan Ramadan. 6 bulan Ramadan berdoa, ya Allah salimna uballighna ila Ramadan. Kalau 6 bulan bermakna bulan pertama dalam Islam setiap tahun takwim Islami, tahun baru Rabiul Awal. Okay, sebutlah lebih kurang gitulah. Masjid Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal. Jadi fasa orang kata apa nama ni, quarterly tahun yang pertama Islam itu sudah mereka berdoa. Rabiul Awal berdoa, ya Allah kau panjangkan umur kami hingga Ramadan. Dan betapa excitednya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam pertama di waktu senja, Nabi menunggu kelahiran anak bulan Ramadan. Kalau di Malaysia ni saya rasa tengok keadaan tadi cukup dah. Berdentam-dentum, guruh gemalai, petir memetir, sabung menyabung. Kita duduk dalam kereta pun takut gerun dan sebagainya. Dan pengalaman kami belajar di Pakistan dulu ni, boleh dikatakan insya-Allah kalau nak tengok anak bulan tu, maksud dia boleh tengok dengan mata kasar, tak payah pakai teropong. Kat Malaysia ni memang payah nampak anak bulan sebab cuaca. Yang kita nampak mungkin ramai yang datang bulan tu je. Itu banyak kita akan nampak. Jadi bila Nabi SAW malam pertama Nabi buat apa? Nabi jumpa anak bulan. Nabi bercakap dengan anak bulan. Nabi doa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Ya Allah, jadikanlah anak bulan Ramadan ini simbol atau petunjuk, petanda kepada keamanan dan keimanan, petunjuk kepada kesejahteraan atau keselamatan dan keislaman kami. Wahai anak bulan, Tuhanku adalah Tuhanmu yang satu.
Rabbi wa rabbukallah, terlalu teruja Nabi berkata-kata dengan anak bulan. Hujung Nabi sebut apa? Hilalu rushdin wa khairin, anak bulan sebagai simbol petunjuk kepada segala kebaikan. Subhanallah, klimak ataupun hasrat Allah ialah nak jadikan hamba-Nya sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Bulan Ramadan ada beberapa hadis yang telah menguatkan hujjah kenapa dihidangkan benda tersebut bulan Ramadan untuk mencapai klimak ataupun kemuncak ialah la'allakum tattaqun. Awal-awal ayat surah Al-Baqarah ada menyebutkan iaitu la'allakum tattaqun, berpuasa untuk kamu jadi orang yang bertakwa. Apa Nabi Allah tak buat? Yang pertama, berarti saya bagi ini kita nak masuk 10 malam terakhir. Kita fikir macam mana our preparation untuk buat pecutan terakhir. 20 malam kita dah selesai, 20 hari dah selesai, dan malam ini ada malam terakhir fasa yang kedua. Malam besok bermulalah fasa yang cukup dan amat dinantikan oleh Rasulullah dan para sahabat, sehingga Rasulullah meninggalkan semua isteri di rumah khusus di malam hari tidak bersama dengan orang. Kenapa? Sebab kita kadang-kadang kita tak nampak. Maybe 1443 Hijrah kita tak wujud lagi dan kita akan meninggal dunia. 2 hari lepas sahabat saya Sarjan Major Yusuf Dongah, ya, dia telah meninggal dunia akibat komplikasi paru-paru, kanser, meninggal. Dia seorang polis, tapi dia tak pernah tinggal surau dan masjid. Dia polis wala pangkat-pangkat biasa Sarjan Major, tetapi dia tak tinggal masjid. Kalau dia tak ada, kita jumpa kat mana-mana, bang mana tak nampak, dia kata saya ada operasi luar Ustaz. Saya imam daerah Kosangor dulu, dan dia meninggal, Allah panggil daripada baru-baru ni. Kemudian pula, ya, tadi pun sahabat geng-geng surau, geng-geng masjid pun baru petang tadi pun meninggal dunia dalam keadaan dikatakan mereka sedang berpuasa. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam bahasa mudahnya, Ramadan ini antara yang Allah hidangkan kepada kita, nak jadikan kita fikir balik, nak pecut balik pada 20 atau 10 malam yang terakhir. Jangan lepaskan peluang. 10 terakhir ni, silap-silap hari bulan kita pun adalah 10 yang terakhir ni. Next year kita tak tahu, sebab Allah tu bukan saudara kita, Allah tu pencipta kita. Yang pertamanya, Allah sediakan untuk kita puasa di bulan Ramadan. Dan puasa ni kalau boleh, seboleh-bolehnya kita kena koreksi. Mula besok kena koreksi balik bulan Ramadan ataupun puasa tersebut. Puasa yang dikendaki sebagaimana Imam Al-Ghazali sebut, puasa al-khusus, paling orang kata lekeh-lekeh puasa al-khusus. Yang mana mungkin 20 hari sebelum ini kita puasa awam sahaja. Yakni puasa hanya sekadar kita tak makan, tak minum, itu saja. Tetapi mulut kita macam biasa, mata kita macam biasa, telinga kita macam biasa, perangai kita macam biasa. So kita kena koreksi balik Ramadan kita. Puasa kita dengan apa? Dengan puasa al-khusus, iaitu bukan setakat puasa perut, puasa mulut, tetapi puasa mata, puasa telinga, puasa dan sebagainya. Sebab ramai orang puasa tetapi tak dapat tingkatan atau level takwa. Dalam hadis Sahih Muslim dan Ahmad ada menyebutkan, Nabi sebut celakalah seseorang. Dalam bahasa agak kalau nak terjemahkan maksudnya malang seseorang hamba apabila tiba padanya Ramadan dan berlalu, tapi sayang tak terampun dosanya. Idza dakhala alai Ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu. Malanglah seseorang hamba apabila datang kepadanya Ramadan dan berlalu,
20 hari dah berlalu, tapi sayang dosanya tak diampunkan. Cek dia balik. Once upon a time, seorang sahabat datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan malamnya sembahyang tak berhenti-henti, dahi pun tinta. Kemudian puasanya pula tak tinggal hari-hari puasa. Malam salat malam, tapi sayang mulutnya jahat kepada jiran. Lisanuha syarrun alal jirani salitatun. Mulutnya jahat, lidahnya jahat, puasanya bagus, tapi mulutlah jahat. Mulut puaka. Apa Nabi jawab? Nabi jawab apa? La khaira fiha, la khaira fiha, innaha finnari. Perempuan ini tak ada langsung kebaikan pada puasa dan solatnya, dan duduk dalam api neraka. Muhasabah dirilah. 20 puasa yang esok, 20 last 20. Cek balik. Maksud dia puasa dari sudut hanya tahan mata, tahan mulut daripada makan minum, itu saja. Tidak akan dapat level taqwa. Muhasabah balik, because tomorrow adalah malam yang pertama daripada 10 malam terakhir. Yang lepas lah tak apa lah, sebab ayat tadi imam kita baca surah Ali Imran ayat 133, dia baca rakaat yang kelima dan keenam. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mencari pengampunan Tuhanmu, di mana orang yang terampun dosanya disediakan syurga bagi oranglah yang bertakwa. Klimaks Ramadan puasa ialah la'alakum tattaqun. Segera you jangan tangguh, la tu'ajil amal al-yawm ila al-ghad. Jangan suka tangguh kerja baik hari nak pergi buat besok. Sekarang ni nyawa dah ada lagi ni. Buat apa? Buru, segera, berlumba cari pengampunan Allah. Uiddat lil muttaqin. Syurga dia luah, sebab ayat tadi syurga tu luah bagaikan langit dan bumi. Allah bagi kat siapa? Bagi kepada orang yang bertakwa sahaja. So uiddat lil muttaqin. Yang tadi la'allakum tattaqun, fi'il mudhari', yani muttaqin isim fa'il. Orang yang nak jadi orang yang bertakwa mesti kena banyak memohon keampunan Allah. Ni kita panggil nak pecut 10 malam terakhir ni, kita muhasabah sikit malam ni. Saya tak panjang, saya cuba ambil 30 minit, boleh? Semua suku tak berhenti. Saya tanda sini, dia Datuk Seri saya tanda ni. Kukut telajak ni. Siap dengan macam lawan lari pula ni. Sekarang dah 14 minit dah. Lagi 15 minit daripada sekarang. Macam elang pula bunyi. Macam mana dikatakan orang yang bertakwa? Allah pecahkan. Dalam khutbah Jumaat, takwa ialah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi ayat ini agak berbeza. Siapa orang yang dikatakan bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra' wal kadhimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qul ya ibadiyalladzi, ada ayat seperti pula. Siapa orang yang bertakwa? Yang pertama, orang tu dia tak kedekut duit.
Orang yang derma sedekah, dia niat dia nak minta ampun Tuhan, bukan nak minta pahala. I repeat, Allah kata segera minta ampun dengan Tuhan, dapat syurga. Syurga ni orang yang takwa. Siapa orang takwa? Orang yang rajin sedekah duit dia. Fisarra, sama ada senang, wadarra, sama ada susah. Yang miskin cara miskin, yang kaya cara kaya, yang penting bersedekahlah. Sebab wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bulan Ramadan buat apa lagi? Cek balik. Agak-agak gaji sebulan 13,000, 20 hari lepas berapa aku bagi? Bukan tiap-tiap bulan pun, special nak buat bulan ni pecut 10 takhir. Jangan lupa sedekah, mungkin 20 hari baru bagi 2,000. Sikit sangat. Jangan menyesal lepas Ramadan nanti, sebab Nabi dah bagi tahu dah sebaik sedekah bulan Ramadan. Adik-beradik, mak ayah tak ada dah, pakcik, makcik. Okey, pakcik, makcik tak ada, sepupu, semua kaya ke miskin? Bagi dia ke orang. Nabi kata sebaik-baik sedekah mula dengan silaturahim dulu. Kalau tak ada makcik-makcik, sepupu. Bukan semua adik-beradik senang, bukan semua sepupu kaya, miskin. Hello kak dia, baju raya beli dah bang. Alah, faham je lah, nak beli banyak-banyak tu macam abang tak boleh lah. Tak apa. Hang bagi nama account. Aku bukan nak bagi duit ke hang, aku bagi duit anak menakan aku, sepupu aku. Buat macam tu. Kita bagi account, bagi duit. Allah bang, banyak bang, 1,000 bagi, tak apa. Orang kita dipulun baju untuk dia seorang. Dekat Jekyll Prima Village tu muka dia, tak ada muka orang lain. Kaunter dia, Datuk lagi. Akhirnya dia terkejut, kaunter tak asyik dia je. Bil resit paling banyak resit dia. Sepupu sepapat, sepupu pada nenek moyang. Lepas tu yang paling sedih dengar, tak balik ni kampung mana tu? Johor. Tak balik kan? Sebelum PKP lah. Tak ada siapa ada saya, tak ada. Mak ayah pun tak ada. Makcik ada? Ada. Silap so. Makcik itulah replacement tempat mak ayah. Antara mak mentua dengan makcik kena didahulukan. Mak mentua jatuh nombor 2 segi hukum. Kalau pakcik belah ayah mak, begitulah keadaan dia. Sebab apa? Nak cerita sedekah tadi ni bagi kat orang. Yang kedua ialah wal kaziminal ghais, kena sabar tahan marah. Tu imam tertarik, saya pun nak cakap ayat apa dengan imam tu baca tadi rakaat kelima ke-6, jadi poin kat saya pula. Latih, ayat ni aku ceramah nanti kan. Dah semayang boleh ingat itu tadi. Ayat ni it's a good point, a good idea for me to preaching to all of you. Kan? Wal kaziminal ghaiz, orang bertakwa dia sabar, dia tahan marah, dia tak cepat melenting, dia tak cepat barang. Tiba-tiba bulan Ramadan dia paling marah. Ni apa sekejap tutup, sekejap buka. Masuk dalam video. Gila dah, kawan wadah banyak tu ni keluar. Tiba-tiba PKP buluk. Habis bulan Ramadan buat video dia cakap, bawa dia cakap. Pak Long puasa pasal puasa lah ni. Hak kebenaran pasal puasa lah ni. Dah habis sungguh dia. Nampak tak? Kata syaitan kena ikat. Ni main mana? Kena ingat, syaitan ikat syaitan jin je. Syaitan orang Allah tak ikat. Wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami sediakan musuh-musuh para nabi di kalangan syaitan, iaitu syaitan insan, syaitan jin. Ni
Syaitan pun tengok terkejut, kita cepat marah. Syaitan kata, hello bro, what happened to you bro? I dah di penjara bro sebulan. Pasal apa? Ni उसके दिल के अंदर बहुत खराब हो गया. Ni dalam ni masalah. Sebab syaitan jin wataknya menggoda. Sebab tu Tuhan tolong penjarakan syaitan jin ni supaya tengok tarawih. Mana ada orang gatal raja-raja lepas isyak, tunggu pula imam berselawat. Bila berselawat nak buat solat tarawih, bulan lain taubat lahum tak buat. Solat ba'diyah haram tak buat. Tunggu. Tapi imam baca sedap lah. Ni imam ni bayar mahal kot. Kalau imam tempat lain tu, ya kena ambudu, ya kena saing 450 sebulan. Okay, imam ni 2,000, Datuk Seri tak tahu Datuk Seri bagi berapa kat dia. Ni kena jaga Datuk Seri. Bila mu sedap, tadi imam rakaat pertama disilap baca ayat. Bila tegur dia patah balik. Waktu bagus tu Bilal. Kalau aku pakai dak dah mampu pi imam. Hang gaji tinggi aku dah tegur hang. Nampak tak? Ni imam sedap-sedap kena jaga bagi elok. Kan? Orang pun semat baca sedap, kita sesedar dah 7 dah. Macam tu terah yang tadi. Ya kena dua, ya kena saing. 2 rakaat ni macam 20 dah. Kepala lutut ni, kepala tumbuh 3. Nak tak tahu nak rokok belah mana, sakit. Tambah-tambah saya ni 4 bulan, 7 bulan lah senang lumpuh. Yang 3 bulan lah hampir lebih kurang saya kencing berak semua atas katil, isteri uruskan semua. Saya kena slip disc dan infection so very high. 2017 kan, duduk berdiri lama lepas tunduk sebab dia saraf kan, walaupun dah masukkan L4 tu masuk titanium besi tu, selesai lah alhamdulillah, boleh jalan elok. Yang penting ceramah. Doktor Baga kata, Ustaz yang penting suara clear, itu je. Bagus Doktor spine team Ustaz aku macam tu. Dia kata yang penting suara Ustaz clear, mesti sedap kata dia. Okey lah. So alhamdulillah, bila kalau lama baca tak sedap kita pun pening kepala juga. Betul. Hang bacalah qul huwallah pun main tak sedap. Kita qul huwallahu ahad Allahu samad. Saya ingat lagi. Oh benar. Saya berhenti bila imam tu baca ijajul. Wallahi saya berhenti dia baca macam lagu Sunda tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita naik tidur dah. Macam nak menari sampai akhir bulan. Lepas tu ijajul jilatil. Saya kata la ilaha illallah. Saya dah gelak, saya salam diri, saya lari balik. Memang confirm tak semayang dah. Okey. Yang kedua, sabar tahan marah. Nombor 3 apa dia? Wal afina 'anil nas. Ingat, sebelum nak masuk malam besok, cek dia balik sekah banyak mana dah. Yang kedua apa dia? Sabar, jangan marah. Sabar sat. Boleh sabar sat lah. Makin sabar selalu lah. Yang ketiga apa dia? Wal afina 'anil nas. Jangan sibuk malam raya gatai duk WhatsApp di malam lebaran ini. Aku menyusun 10 jari buatmu. Salahuddin, aku minta maaf di malam yang hening ini. Podah. Bila malam minta maaf? Yang pertama malam nisfu Sya'ban. Nabi kata Allah tak akan ampunkan dosa hamba daripada malam tersebut kecuali orang-orang yang bermusuh-musuhan Allah tak ampun. Yang kedua malam bila? Malam pertama nak Ramadan. Yang tiga bila? Malam besok. Sebab kita nak clear sambut malam takhir. Itu asal dia. Kena maafkan orang. Sebab kena faham, memaafkan orang insya-Allah lebih mudah daripada pergi cari orang minta maaf. Jatuh marah kita. Tapi yang ada ilmu malam ni, jangan tunggu dia mari minta maaf. Ya Allah, aku nak jadi orang bertakwa ya Allah. Aku maafkan saudaraku rakan sejawatku dulu yang fitnah aku macam-macam ya Allah. Moga dia bahagia sekarang. Aku maafkan dia ya Allah. InsyaAllah 10 malam takhir tenang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sukakan orang-orang yang buat baik. Apa dia buat baik?
rajin derma, sedekah duit dia ada, kemudian tahan marah orang kerja buat baik ni, dan memaafkan orang lain. Level dia dapat, climax dia ialah at-taqwa. So apa kita kena buat? Puasa kena jaga. Ni hujung-hujung checklist balik, muhasabah balik, puasa macam mana. Yang kedua ialah Nabi sebut dalam hadis sahih Bukhari Muslim, sesiapa yang mendirikan solat malam Ramadan. Ulama kata solat malam Ramadan al-muradu biqiyami solatut tarawih, kena solat tarawih. Tak bincang tentang tahajud malam. Sebab tarawih tak berlaku bulan lain. Tahajud bulan lain boleh buat tak? Boleh buat. Tapi kalau boleh bangun malam sebelum sahur, bangun awal sikit, bukan pasal nak makan, pasal nak solat sunat tahajud, value added. Itu aksesori, value added. Tapi very important ialah jangan tinggal solat tarawih. Checklist balik. Saya tuturkan, saya cakap, saya tak solat jemaah tarawih semalam sebab saya tak larat. Lepas aku panca sarah tu, saya down petang tu, saya macam tak larat sangat. Saya kata tak apalah, bangun awal sikit pagi sebelum sahur tu, saya gantikan solat isyaknya tarawih sebab saya tak larat sungguh. Dan minta, ya Allah, jangan kau jadikan aku macam tu pada 10 malam takhir. Tengok, malang dan aib bagi kita kalau kita pernah tinggalkan tarawih 20 malam yang lalu atau 19 malam yang lalu dengan sengaja tanpa uzur. Aib. I repeat, aib. Memang memalukan. Puasa bagus tapi tarawih dia tinggal dengan sengaja. Satu dia panggil qiyamul lail Ramadan ialah solat isyak, solat berjemaah, solat tarawih berjemaah, itu memadai dah panggil qiyamul lail dah. Wa imam yang lain adalah value added. Dua. Sebab apa? Sebab Nabi sebut, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Relate dengan ayat surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera minta ampun daripada Tuhan kamu. Dengan apa? Dengan solat tarawih, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Nak match dengan ayat Quran hadis tadi ni, especially on Ramadan. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita cek balik macam mana kedudukan kita. Subhanallah. Yang ketiga apa dia? Dalam bahasa mudah, ini dia panggil malam 10 takhir yang kita nanti, yang imam baca rakaat pertama witir tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-Qadar, Nabi bagi clue, Al-Qadar ialah 10 malam takhir. Nabi bagi clue lagi, Al-Qadar pada malam witir 21, 20, 23, 25, 29. Yang penting start malam besok extra sikit amalan kita. Jangan duk tunggu malam-malam ganjil. Kalau siapa start malam besok, memang maghrib dia jemaah, tak kira keluarga dia ke apa ke, dia tak ni buat seorang-seorang, isyak berjemaah, tarawih berjemaah, maka kata Sa'id ibn Musayyib, sesungguhnya dia telah mendapat bahagian Al-Qadar dia. Very simple. Tapi dia tak kata maghrib, dia kata isyak, maghrib, isyak, dia tak sebut tarawih. Ada ulama lain kata masuk tarawih, dan dia tak bangun qiyamul lail pun waktu besok tu, maka dia dah mendapat pahala dan ganjaran qiyamul lail. Dan jangan lupa pula sambung dengan solat subuh berjemaah. Bila? Malam besok. Nabi kata taharrau, cari malam Al-Qadar di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Aisyah Ummul Mukminin bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang harus ku perkatakan andai aku mendapati malam Al-Qadar? Apa Nabi kata? Ya Aisyah, quli, katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pengampun, pemaaf, sukakan kemaafan,
maafkanlah diri ini. Ya Allah, Kau adalah Maha Pemaaf. Maafkanlah diri ini. Ulang sampai ke sahur. Aisyah tak ada anak. Takkan Nabi Aisyah, kau tu anak tak ada, minta Tuhan bagi kau zuriat. Apa yang Nabi suruh Aisyah buat? Datuk-datuk intasi sekalian, Aisyah siapa berani kata dia banyak dosa? Beritahu kat saya. Siapa berani kata Aisyah melainkan puak-puak yang satu lagi lah, yang berada kat Iran tu. Dekat Bangi pun ramai agak, ada geng-geng dia. Dekat UKM dan sebagainya ada sembahyang atas batu. Tapi Aisyah ni ditarbiah. Aisyah ni kahwin dengan Nabi mimpi 3 malam turut-turut tentang Aisyah. Hebat, romantik betul dia orang ni. Nabi mimpi Aisyah, malaikat Jibril bawa satu gambar tutup kain sutera. Malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, awak bukalah, dalam kain sutera ni adalah isteri awak." Bunyi macam Naruto bunyi suara dia. Baiklah kalau macam itu. Bila Nabi membuka lembaran sutera, kelihatan di sana wajah Aisyah yang ceria. Malam besok Nabi mimpi sekali lagi. Malam lusa 3 malam berturut-turut lamanya Nabi bermimpi malaikat bawa potret ditutupi dengan lembaran sutera. Dibuka-buka wajah Aisyah. Wajah Aisyah. Lepas tu terus bawa bakar. Rasa-rasa Aisyah boleh jadi isteri saya lah. Memanglah Abu Bakar, ya Rasulullah, harta aku habis kerana engkau. Nak ambil anak aku, ambil lah. Allahu Akbar. Tu Aisyah. Aisyah terus tak. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, "Ya Rasulullah, andai aku di malam Al-Qadar, apakah yang harus kulakukan?" Wah Aisyah macam gini, "Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Makcik-makcik datin-datin mungkin kadang-kadang nak sebut Arab tak apa pandai. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan, maafkanlah aku. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, sukakan kemaafan, maafkanlah diriku ini. Lagu tu kalau pejam mata feel pun kena air mata. Belum cerita bahasa Arab lagi. Apa kena buat? Minta malam besok start banyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, ya Allah. Ya Allah maafkan aku ya Allah. Ya Allah maafkan aku ya Allah. Ya Allah maafkan aku ya Allah. Sebab kita ini banyak dosa dengan Tuhan. Bukan dekat yang dengar, hak cakap pun sama juga. Saya dulu sekolah menengah pokok Sena Kedah. Sekolah menengah biasa, jahat dulu ni, curi belam orang, jamu orang. Buat menyertai kelab nyanyian peringkat sekolah-sekolah. Saya lah pengurusinya. Teruk Datuk Seri dulu ni. Tapi Allah pilih pergi Pakistan. Siapa sangka kan? Allah nak bagi kita baik. Bukan nak kata baik, tapi Allah nak bagi kita dorong ke arah kebaikan. Lepas tu Tok saya meninggal dunia 21. Ni dari malam ni dengar cucu dia ceramah. Dia dapat pahala tak? Dapat. Abah saya meninggal bulan Julai tahun lepas. Dapat pahala tak? Dapat. Itu je penasihat kita pun. Ini penting anak. Minta ampun kita, minta ampun dekat mak ayah kita. Bila nak buat, malam besok start. Yang lepas, abaikan. Yang terlepas, biar dia terlepas. Bina build up new life from tomorrow night. Ingat Al-Qadar bukan siang, malam je. Start maghrib tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita makan. Ya Allah, maghrib, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aisyah, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Mak ayah aku ya Allah, nenek moyang.
sampailah habis. Dan macam kata Tok Si kita tadi, ada buat kemulan, lagilah nilai tambah, value added. Tuan-tuan, masa dah cukup dah. Jadi kalau nak dengar lagi, pastikan puasa tahun depan dijemput. InsyaAllah kita akan berbincang lagi. Saya ulang balik, checklist balik Ramadan macam mana. Adakah awam saja, sekadar lapak, tahan perut, tahan mulut, tahan makan, start malam besok, start besok, jaga mata, hak tengok gambar-gambar tentang boleh tak, harus tengok lah. Ambil Quran baca, tak reti Ustaz ada Quran, baca terjemahan sudah lah. Kalau dia bodoh sangat baca, jangan langsung tinggal. Gary Miller bukan dapat Quran betul terjemahannya, tapi dia pengkaji, dia missionary Kristian, dia pakar matematik dan teologi, dia boleh masuk Islam. Tengok terjemahannya. Hidayat milik siapa? Allah. But never give up, jangan putus asa, insyaAllah. Jadi insyaAllah doakan kita sukses bertemu dengan malam Al-Qadar. Wallahu alam. Ya, kerana itu dapat disampaikan, dan insyaAllah moga Allah berikan kebaikan kepada kita insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, ولأجدادنا ولجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن كان وقن علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا يا الله من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين، ونستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومشائخنا وأصحابنا وذوي أرحامنا. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا ومجلسنا هذا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله. إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Fadil Ustaz Asli di atas perkongsian tazkirah Ramadan pada malam ini. Alhamdulillah, semoga kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang disampaikan. InsyaAllah masa yang berbaki ini, InsyaAllah kita ada 10 malam terakhir. Sama-sama lah kita sama-sama kita mengejar segala kebaikan yang ada pada 10 malam terakhir, InsyaAllah. Cukup sekali ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sambung lagu kat luar. Nak boleh ambil gambar? Boleh. Kita ambil meja tu. Tak. Betul. Tak ada mana tak? Kuala Selangor. Kuala Selangor. Tapi tidur